Setelah 3 bulan kita berhenti, malam ni kita bertemu balik dalam pengajian berkitab kita, kitab 77 cabang iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan kali yang ke-17 ataupun tatap muka kali yang ke-17 pada malam ini, kita akan masuk pada cabang iman yang ke-46. Bagi tuan-tuan yang ada kitab di tangan, kita buka pada muka surat 101 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Nazir Masjid Al-Falah bersama dengan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, insya-Allah kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Juga tidak dilupakan kepada mereka yang menonton melalui siaran live Facebook ataupun YouTube, nanti akan dimasukkan ke dalam YouTube channel. Yang menonton dari barat, kita doakan moga terus berkat. Yang menonton dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang menonton dari utara, moga terus sejahtera. Yang menonton dari selatan, moga mendapat keberkatan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini pertemuan kita kali yang ke-17. Pertemuan kali yang ke-17 setelah 3 bulan terhenti pengajian berkitab kita ini. Bulan lepas, bulan Syawal, tak ada pengajian. Manakala bulan sebelumnya, bulan Ramadan, juga tak ada kelas berkitab kita. Bulan satu lagi, ketika tu anak tak dapat hadir, isteri baru selepas bersalin 3 hari tak dapat hadir. Jadi alhamdulillah, setelah 3 bulan kita berhenti, malam ni kita bertemu balik dalam pengajian berkitab kita, kitab 77 cabang iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan kali yang ke-17 ataupun tatap muka kali yang ke-17 pada malam ini, kita akan masuk pada cabang iman yang ke-46. Bagi tuan-tuan yang ada kitab di tangan, kita buka pada muka surat 101 insya-Allah. Muka surat 101, cabang iman ataupun tanda iman yang ke-46. Salah satu daripada tanda iman yang sehat, iman yang baik, iman yang sempurna, gembira dengan perkhabaran tentang syurga dan berasa resah dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Gembira dengan syurga dan resah dengan dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita nak cerita malam ni tentang syurga ataupun tentang dosa, maka yang pertama sekali, asasnya syurga ataupun dosa ini, ia termasuk daripada perkara ghaibiyat, perkara ghaib. Maka tidak dapat tidak, mestilah perkara ghaib ini perlu merujuk kepada owner kepada perkara ghaib, iaitu Allah. Sebab apa? Tidak ada orang yang mengetahui tentang perkara ghaib melainkan Allah. Di dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alimul ghaib, dialah Allah yang mengetahui segala macam kunci perkara ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Maka tak ada orang yang boleh angkat tangan, yang boleh mengaku, boleh cerita sekian tentang perkara ghaib ini, melainkan siapa? Illa manirtada mir rasulin. Melainkan orang yang Allah redai pada dirinya, yang terdiri dalam kalangan para rasul. Kalau dia katakan guru saya yang ceritakan sekian,
Tok Syekh saya yang ceritakan sekian tentang segala macam perkara gaib, maka kita boleh tanya kepadanya apa asasnya, apa dalilnya, apa hujahnya. Tak ada orang boleh ceritakan, melainkan perkara gaib ini mesti bersandarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asasnya. Sebab itu bila kita nak cerita pada malam ini tentang cabang iman yang ke-46, gembira tentang syurga, syurga itu perkara gaib. Rasa resah dengan dosa, dosa juga perkara gaib. Maka asas perbincangan kita mesti berdalilkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, tuan-tuan. Bila kita nak cerita tentang syurga, bila kita nak sebut tentang syurga, kalau kita rindu nak masuk syurga, itu biasa, tuan-tuan. Sebab kita orang beriman. Tapi ada orang, dia bukan setakat dirindukan oleh syurga, tapi dia mendapat doa dari syurga. Ini luar biasa. Siapa yang menyebutkan demikian? Yang menyebutkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak masuk syurga, berdoa kepada Allah agar dimasukkan dalam syurga, bagai-bagai doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma adkhilnal jannatal firdaus, bagai-bagai doa agar diri kita masuk syurga. Itu biasa. Tapi ada orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga yang doakan agar dia ni masuk syurga. Dan yang menyebutkan ini adalah Sayyidina wa Maulana wa Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang dinilai hadis ini sahih oleh pengkaji hadis, antaranya Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallahu dakhalal jannah thalatha marratin illa qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Wa man qala Allahumma ajirhu minan nar." Wahai dia, siapa yang menyebut, wahai Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga, diulang doa permintaan syurga itu sampai 3 kali, maka dia layak mendapat doa daripada syurga, Allahumma adkhilhul jannah. Syurga akan doakan kepadanya, wahai Allah, masukkanlah orang ni dalam syurga. Dan Rasulullah sebut, wa man istajara minan nar, sesiapa yang berdoa kepada Allah agar dirinya dijauhkan daripada neraka. Dalam permintaan doa dijauhkan daripada neraka itu diminta sampai 3 kali, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tadi layak untuk mendapat doa daripada neraka. Neraka katakan apa dia? Allahumma ajirhu minan nar. Wahai Allah, jauhkanlah orang tadi daripada dimasukkan dalam neraka. Hadis ini antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad dan ada juga dalam Sunan At-Tirmizi. Apa maksudnya? Doa minta kesihatan, minta rezeki yang murah, bagai-bagai permintaan yang lain. Doa tentang keduniaan sekali je. Tapi doa minta syurga diulang sampai 3 kali. Tanda sungguh-sungguh. Orang ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia layak mendapat keistimewaan, didoakan syurga agar dirinya dimasukkan ke dalam syurga. Dan ada orang dia mendapat doa dari neraka. Doa apa dia? Doa agar dirinya dijauhkan daripada neraka. Dengan cara macam mana? Ketika dia berdoa agar dijauhkan dirinya daripada neraka, diulang sampai 3 kali, maka neraka akan katakan kepadanya, Allahumma ajirhu minan nar. Wahai Allah, jauhkanlah orang tadi daripada dimasukkan dalam neraka. Hadis inilah, hadis qauliyah inilah yang diamalkan terutamanya oleh imam-imam kita selepas daripada solat. Imam akan katakan apa dia? Allahumma ajirna minan nar. Minimum 3 kali.
akan dikatakan oleh imam. Siapa sebut? Sebab Rasulullah yang kata, siapa doa syurga diulang dalam doanya 3 kali, dia layak mendapat doa dari syurga. Siapa berdoa agar dirinya dijauhkan daripada neraka minimum 3 kali, maka dia juga layak mendapat doa daripada neraka agar dirinya dijauhkan daripada neraka. Ini dalam bab golongan yang dirindukan oleh syurga, bukan setakat dirindukan, dia mendapat doa yang khusus daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam kitab kita tu, kita tengok muka surat 101 dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, daripada Jabir bin Samurah, diambil daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, semoga Allah Ta'ala meridainya. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, hadis ni diceritakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, kalau kita nak buat catatan sikit, Sayyidina Umar dalam hidupnya dia meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 312 hadis. Bila dikira-kira dikumpulkan oleh Imam Nawawi, maka dibuat kesimpulan hadis yang datang daripada jalur Sayyidina Umar. Ada satu mukaddimah yang ditulis oleh Imam Nawawi tentang biodata perawi hadis. Maka Sayyidina Umar ini dia meriwayatkan hadis taklah berapa banyak sangat, taklah sikit sangat, tapi sebanyak 312 hadis. Salah satunya hadis yang kita nak baca pada malam ni, tuan-tuan. Ini sebagai nota tambahan lah di kitab kita kalau kita nak catat. Dan kalau kita tengok, tuan-tuan, biasanya sahabat-sahabat senior ataupun kita panggil sahabat-sahabat kanan baginda ni dalam bab meriwayatkan hadis daripada baginda tak banyak sangat. Kita akan dapati demikian dari sudut fakta ataupun angkanya. Sebab bila kita tengok Abu Bakar As-Siddiq, walaupun dia sahabat antara yang paling awal peluk Islam, hadis riwayat Abu Bakar cuma 65 hadis saja. Umar 312. Uthman Ibn Affan, walaupun dia ni menantu Nabi melalui 2 anak perempuannya, hadis riwayat Uthman cuma 72 hadis saja. Ali bin Abi Talib 332 hadis saja. Bilal bin Rabah 44 hadis saja. Walaupun mereka ni sahabat kanan. Tapi kalau kita tengok sahabat junior ni sahabat senior. Sahabat junior antaranya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Biasa kita tengok hadis riwayat Abu Hurairah kan. Abu Hurairah dia riwayatkan hadis 5374. Anak Sayyidina Umar, kalau Umar 312, anaknya Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis 2630 hadis. Anas bin Malik 2286 hadis. Aisyah 2210 hadis. Kenapa kita tengok angka-angka ni? Ada sahabat senior sikit riwayat hadis, sahabat junior banyak meriwayatkan hadis. Maka kita akan dapati kelebihan setiap para sahabat dia berbeza-beza. Ini poin yang saya nak sampaikan. Sebab kita bimbang, takut timbul jarum fitnah yang mengatakan tak cetong Abu Bakar, duk lama dengan Rasulullah, tapi riwayat hadis daripada dia 65 je. Bimbang-bimbang jarum fitnah yang mengatakan, oh Abu Hurairah tu masuk Islamnya lewat. Dia masuk Islam tahun 7 Hijrah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijrah. Abu Hurairah sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, 5374 hadis. Nanti orang akan petikan, betul ke hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Maka kita clearkan di sini, para sahabat mereka itu ibarat jari kita. Tidak sama panjang, tidak sama pendek. Ada kelebihan masing-masing. Ada yang famous ataupun ketokohan dia menonjol dalam bab muamalat, Muaz bin Jabal. Dalam bab businessman, Abdul Rahman bin Auf. Dalam bab politik pentadbiran, 4 orang khalifah. Dalam bab perang, jihad, Khalid bin Al-Walid. Bagai-bagai ada kelebihannya. Maka dalam bab hadis, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, itu spesialis mereka. Faham tuan-tuan? Ini perlu diluruskan supaya tidak timbul salah faham. Duk lama dengan Rasulullah, tapi 65 hadis je.
Dia bersahabat dengan Rasulullah lama, tapi 320 hadisnya. Contohnya, timbul jarang-jarang fitnah demikian, itu yang akan menghilangkan kredibiliti para sahabat. Kita tengok hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adab kita bila menyebut nama Sayyidina Umar, kita katakan radhiyallahu anhu. Bukan setakat Umar, tapi mana-mana sahabat. Dalam Sunan Abi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Maksudnya, sesiapa yang berasa gembira dengan kebaikannya dan berasa duka cita dengan dosanya, maka dialah orang mukmin ataupun orang yang beriman yang sebenarnya. Berasa gembira dengan kebaikannya macam mana ni? Bila dia buat baik, dia rasa seronok. Bila dia boleh hadir ke masjid, solat berjemaah, dia rasa nak buat lagi. Nak buat baik ni, akan datang kebaikan yang disusuli selepasnya. Bila buat dosa bagai-bagai, maka dia rasa tak selesa. Maka itulah tanda imannya iman yang sihat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kita tengok dalam Al-Quran, kita akan dapati Allah Ta'ala menyebut tentang nama-nama syurga ni ada banyak, betul tak? Macam mana neraka, ada tingkatan-tingkatan dia kan. Begitu juga syurga, dia ada tingkatannya. Kalau neraka, kalau kita tengok tingkatan neraka ni bermula daripada neraka yang paling bawah, neraka Jahannam. Sikit atas, neraka Lazah. Sikit atas, Hutamah, Sa'ir, Jahim, Saqar, Hawiyah, bagai-bagai. Begitu juga dengan syurga, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, maka Allah menyebut nama syurga dan tingkatannya ini ada macam-macam. Yang biasa kita dengar syurga Firdaus lah. Itu syurga yang paling tinggi. Tapi ada syurga yang paling bawah. Syurga yang paling bawah, sehinggalah syurga yang paling tinggi. Apa dia namanya? Ini kita nak bincang sikit berkaitan dengan topik nama-nama syurga ni. Jangan pula tuan-tuan bayangkan kalau kita sebut syurga yang paling bawah ni Ustaz, macam hotel bajet ke? Tak sama. Walaupun syurga yang paling bawah ini kena clear juga, takut orang salah faham. Syurga yang paling bawah macam hotel bajet? Tak. Nikmat yang ada di syurga yang paling bawah sekalipun, yang mana nikmat itu ada juga di dunia, sama ke? Takkan sama. Contohnya kan tuan-tuan, ada sungai di syurga yang paling bawah contohnya, dengan sungai di dunia, sama tak? Takkan sama. Ada buah-buahan di syurga yang bawah, tapi buah-buahan itu turut ada di dunia ini, sama tak? Confirm tak sama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dadtu li'ibadiyas salihin," aku sediakan syurga kepada hamba-hambaku yang saleh, hadis kursi, "ma la ainun ra'at," suatu nikmat yang takkan terpandang oleh mata, wala uzunun sami'at, yang tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbil bashar, yang tak pernah terlintah dalam hati. Kalau kita terlintah buah pisang, contohnya buah pisang ni buah syurga. Dalam Al-Quran kita akan dapati tuan-tuan, ada 6 buah yang disebut secara spesifik, buah ini buah syurga. Dan ke-6 ni Allah bagi pinjam kepada kita di dunia. Sama tak? Tak sama. Apa dia 6 buah tersebut? Buah pisang. Watalhim mandud dalam surah Al-Waqi'ah. Antaranya lagi buah anggur. Buah anggur tu buah syurga tu. Sama tak anggur di syurga yang paling bawah dengan syurga di dunia? Takkan sama. Walaupun anggur di dunia ni ada anggur yang sekilonya 100 lebih, seedless, bagai-bagai, sama tak? Takkan sama. Yang ketiga, buah-buahan syurga yang Allah bagi pinjam kepada kita di dunia, buah zaitun. Yang keempat, buah pisang. Yang kelima, buah bidara. Dan yang keenam, buah-buahan syurga disebut rumman, buah delima. Buah delima. Sama tak? 6 buah yang disebutkan secara khusus ini, 6 buah syurga. Buah ini ada dipinjamkan di dunia, sama tak rasanya? Tak sama. Walaupun dia berada di syurga yang paling bawah. Ini kita kena clear tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke UAE, United Arab Emirates, ada satu negeri di UAE namanya Sharjah. Pemerintah di Sharjah, UAE ini belah-belah Dubai lah.
Dubai, Abu Dhabi, bagai-bagai tu, ada satu negeri di UAE namanya Sharjah. Di Sharjah, pihak kerajaan negeri di Sharjah, dia wujudkan Islamic Botanical Garden, taman-taman Islam. Semua pokok ataupun buah-buahan yang ditanam ataupun yang disebut namanya di dalam Al-Quran dan hadis, semuanya ditanam di Islamic Botanical Garden. Ditanam. Kurmanya, buah zaitunnya, semua ada. Kecuali ada 2 pokok je, walaupun disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi tidak ditanam di Islamic Botanical Garden tersebut. Buah itu, yang pertamanya ataupun pokok itu, pokok gharqad. Pokok gharqad. Pokok gharqad ni pokok Yahudi. Pokok Yahudi. Walaupun disebut di dalam hadis secara jelas, syajaratun gharqad, tapi tidak ditanam di Islamic Botanical Garden. Yang kedua, pokok itu adalah pokok zakum. Pokok zakum. Walaupun disebutkan dalam Al-Quran, tetapi tidak ditanam di Islamic Botanical Garden. Apa poin yang cuba saya sampaikan? Walaupun syurga yang paling bawah dan nikmat itu ada di dunia, sama tak? Dia takkan sama. Ulama dia buat satu susunan tingkatan-tingkatan syurga. Ana petik antaranya dalam kitab Rihlatun ila Daril Akhirah, perjalanan menuju hari akhirat, yang ditulis oleh Syekh Abu Ammar Mahmud Al-Misri. Dia buat satu susunan dari syurga yang paling bawah ke syurga yang paling tinggi. Kalau neraka, dia ada neraka yang paling bawah sehinggalah neraka yang paling kurang kepanasannya ataupun darjatnya. Neraka Jahannam, Lazza, Hutamah, Sa'ir, Jahim, Saqar, Hawiyah. Kalau syurga yang berada pada kedudukan syurga yang anak tangga yang bawah lah, kalau kita sebut demikian. Syurga itu namanya Jannatul Khuldi, tuan-tuan. Pernah dengar tak? Jannatul Khuldi, syurga Al-Khuldi. Ini tuan-tuan boleh rujuk antaranya di dalam surah Allah Ta'ala berfirman, syurga Al-Khuldi ini di dalam antaranya surah Al-Furqan pada ayat yang ke-15. Bunyi dalilnya, Kul adzalika khairun am jannatil khuldi allati wa'idal muttaqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia itu, adakah mereka merasakan azab itu lebih baik berbanding dengan syurga Al-Khuldi, yang mana syurga Al-Khuldi itu disediakan kepada orang yang bertakwa. Bila Allah compare azab dengan syurga Khuldi, menandakan syurga itu berada di anak tangga yang bawah. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-15. Ada tak yang buka Al-Quran? Jumpa ayat tu. Qul adzalika khairun am jannatil khuldi allati wa'idal muttaqin. Ada syurga yang anak tangganya lebih tinggi. Syurga ini namanya syurga Darul Maqamah. Ana sebutkan ayatnya dengan nama surah, tuan-tuan boleh rujuk di dalam handphone masing-masing. Syurga yang kedua, anak tangga yang lebih tinggi, nama syurganya syurga Darul Maqamah. Darul Maqamah. Ini Allah Ta'ala berfirman antaranya dalam surah Fatir pada ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Bunyinya, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ. Tuan-tuan yang buka Al-Quran akan jumpa syurga namanya syurga Darul Maqamah. Disebut di mana? Surah Fatir ayat yang ke-34 dan 35. Ini ana huraian luar daripada kitab ni tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan tengok kitab, pengarang kitab kita ni hanya bawa satu hadis je pada cabang iman yang ke-46 ni. Faham tak? Hanya satu hadis je, tak ada hadis lain dah. Maka kita perlu buat study di luar daripada topik itu berkaitan dengan syurga. Itu anak tangga syurga yang kedua. Yang ketiga, nama syurga, ada syurga yang lebih tinggi kedudukannya. Syurga itu nama syurga Maqamul Amin. Maqamul Amin. Syurga Maqamul Amin. Ini Allah Ta'ala berfirman antaranya di dalam surah Ad-Dukhan pada ayat yang ke-51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sifatnya takwa, orangnya
muttaqin, mereka ini akan ditempatkan fi maqamin amin, di syurga maqamul amin. Ini syurga kedudukan yang ketiga. Kalau nak masukkan dalam YouTube nanti boleh potong video ni berkaitan dengan nama-nama syurga dan tingkatan syurga. Macam kita di dunia ada grade kita kan, yang kerja kerajaan ada grade bagai-bagai. 41, 44, bagai-bagai jusa, turus polis ada pangkat dia, night flight ada pangkat dia, ekonomi kan. First class, business class, bagai-bagai. Begitu juga syurga, ada syurga darul khuldi, ada syurga darul maqamah, ada syurga maqamul amin. Kemudian ada syurga yang lebih tinggi anak tangganya. Syurga itu dikenali sebagai syurga Darussalam. Pernah dengar tak tuan-tuan? Ini banyaklah, kalau kita buka Al-Quran sangat banyak Allah Ta'ala ceritakan tentang syurga Darussalam. Antaranya Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-127, lahum darussalamu inda rabbihim. Disebut juga di dalam surah Yunus, wallahu yad'u ila darissalam, ayat yang ke-25. Disebut juga di dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin pun ada syurga Darussalam. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. Ayat 57, 58. Dan kita selalu juga minta syurga Darussalam dengan Allah melalui doa kita bila selepas solat kalau kita perasan. Kita mintakan secara khusus syurga Darussalam. Ketika mana ni? Selepas solat. Kita katakan Allahumma antas salam. Wahai Allah, salah satu daripada namamu adalah As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Yang kelima, wa adkhilnal jannah. Masukkanlah kami ke dalam syurga. Syurga yang mana ni? Syurga ni ada banyak. Jannah Darussalam. Wa adkhilnal jannata Darussalam. Faham tuan-tuan? Ini syurga anak tangga yang keempat. Ada anak tangga syurga yang lebih tinggi anak tangganya. Yang biasa kita dengar yang paling tinggi syurga Firdaus. Tapi susunan-susunannya ni biasanya tidak didedahkan sangat. Jadi kita urutkan daripada awal. Kalau nak buat nota, kita urutkan anak tangga yang mula-mula tadi, Darul Khuldi, Darul Maqamah, Maqamul Amin, syurga Darussalam. Yang lebih tinggi daripada tu anak tangga syurganya, syurga itu namanya syurga Jannatul Ma'wah. Pernah dengar tak syurga Al-Ma'wah? Ini banyaklah tuan-tuan dalam Al-Quran. Antaranya Allah Ta'ala berfirman syurga Al-Ma'wah ini di dalam surah An-Najmu pada ayat yang ke-15. Indaha Jannatul Ma'wah. Pernah dengar kan ayat tu kan? Antaranya juga di dalam surah Sajadah pada ayat yang ke-17, 18 tu kita akan bacakan. Nanti pagi Jumaat nanti kita akan baca mula daripada tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian faman azlamu wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha, sehinggalah akhirnya. Ada satu syurga namanya syurga Al-Ma'wah. Antaranya disebut di dalam surah Sajadah pada ayat yang ke-17. Kemudian ada syurga yang lebih tinggi kedudukannya. Anak tangga yang berikutnya, syurga itu namanya Jannatun Na'im. Pernah dengar tuan-tuan syurga An-Na'im? Syurga An-Na'im banyak disebut dalam Al-Quran. Salah satunya disebutkan di dalam surah Luqman. Pada ayat yang ke-8 Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Syurga An-Na'im. Ada lagi syurga yang lebih tinggi daripada tu, ada. Syurga itu namanya Jannatu Adnin. Kalau tadi Ma'wah, kalau tadi Na'im, kalau dulu Darussalam, ada satu syurga lagi namanya Jannatu Adnin.
Syurga Adnin ini antaranya Allah sebut di dalam surah Maryam pada ayat yang ke-61. Jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Syurga Adnin ini Allah Ta'ala sediakan khusus kepada orang yang teguh keimanannya terhadap perkara-perkara ghaib. Dan syurga Adnin, tuan-tuan, kalau kita dalam ilmu eskatologi Islam, kita sebutnya sebagai syurga Adnin. Bagi ilmu eskatologi barat, mereka juga percaya kepada wujudnya syurga Adnin. Mereka gunakan istilah Eden. Eden. Pernah dengar tak Eden? E-D-E-N. Eden. Eden ni merujuk kepada Adnin. Kalau ilmu eskatologi kita, orang Islam kita sebut Adnin. Kalau barat, eskatologi mereka istilah digunakan Eden. Ada di Yaman namanya Teluk Eden. Ada seorang pemain bola sepak Belgium namanya Eden Hazard kan. Pemain bola sepak Belgium sekarang bermain di kelab Real Madrid. Namanya Eden. Eden tu merujuk kepada Adnin. Antaranya disebut di dalam surah Maryam pada ayat yang ke-61. Ada anak tangga syurga yang lebih tinggi. Ini biasa kita dengar, tuan-tuan. Dan ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, kalau awak nak minta syurga, awak minta syurga yang ni. Idza sa'altumullah fas'alu jannatul firdaus. Bila awak nak minta dengan Allah, awak mintalah syurga yang anak tangganya yang paling tinggi, syurga itu syurga firdaus. Ilmu eskatologi Islam, syurga firdaus itu disebut sebagai jannatul firdaus. Manakala orang barat yang tak beriman pun dengan Al-Quran, mereka juga percaya adanya syurga firdaus, tapi menurut istilah eskatologi mereka, syurga firdaus ini digunakan dengan istilah paradise. Faham, tuan-tuan? Paradise bahasa Inggeris, firdaus bahasa Arab. Firdaus, paradise tu lebih kurang samalah sebutan dia. Tapi paradise bila digunakan istilah paradise, maka kita faham itu merujuk kepada syurga ataupun tingkatan yang paling tinggi. Sebab syurga ni dalam bahasa Melayu je sebut syurga. Dalam bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran tak dinamakan syurga. Tetapi kita ni, kita bahasa Melayu, kita ambil lebih kurang 300 lebih istilah daripada bahasa Sanskrit. Daripada bahasa Sanskrit, salah satunya perkataan syurga, yang mana merujuk syurga ini kepada makna tingkatan. Syurga dalam bahasa Sanskritnya. Begitu juga neraka. Guru juga istilah daripada bahasa Sanskrit. Gu dengan makna halau. Ru dengan makna gelap. Gu, halau, ru, gelap. Guru tu istilah bahasa Sanskrit. Guru dengan maksud yang menghalau kegelapan. Dengan maksud guru itu yang memberikan pencerahan. Faham, tuan-tuan? Dan salah satu istilah daripada bahasa Sanskrit adalah syurga. Ilmu eskatologi barat, ia merujuk kepada paradise. Paradise itu syurga firdaus. Ini disebutkan antaranya syurga firdaus di dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-107. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, tempat kembali bagi mereka syurga firdaus. Maka Allah sebut pada ayat 108, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Siapa yang masuk dalam syurga firdaus, dia tak ingin keluar daripada syurga itu selama-lamanya. Allah bagi isyarat demikian. Dengan kata lain, orang yang berada di syurga yang lain, dia ingin keluar masuk kepada anak tangga syurga yang lebih tinggi. Tapi orang yang berada di syurga firdaus, Allah Ta'ala bagi isyarat, la yabghuna anha hiwala. Dia tak ingin keluar daripada syurga firdaus, kerana itulah merupakan tingkatan syurga yang paling tinggi. Faham, tuan-tuan? Itu kita bahaskan pada malam ni, tingkatan syurga dan susunan nama syurga mengikut anak tangganya. Video ni kita boleh potong, masukkan dalam YouTube insya-Allah.
Sebab ana tengok pengarang kitab kita ni dalam cabang iman yang ke-46, dia hanya bawakan satu je dalil berkaitan dengan cabang yang 46, yang lainnya kita perlu buat huraian di luar daripada kitab kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi kita boleh bincangkan tentang topik syurga pada malam ni? Syurga kita boleh gunakan istilah dia ada tiket dia. Tiket masuk syurga. Tapi jangan tuan-tuan bayangkan pula bila kita katakan syurga ni ada tiket, lalu dikatakan macam tiket bola ke ustaz? Bukan. Macam tiket pergi zoo bagai-bagai ke? Bukan. Kalau macam tu orang yang tak ada tiket tak bolehlah masuk syurga. Tak juga. Sebab tiket masuk syurga ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tiketnya adalah orang yang mendapat rahmat Allah. Tuan-tuan. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, antaranya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah ahadukum bi'amalihi." Selama-lamanya manusia takkan masuk syurga dengan amal-amal yang dia buat. Bila Rasulullah kata manusia tak masuk syurga dengan amal, Abu Hurairah tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Kalau tuan masuk syurga dengan amal tak? Abu Hurairah tanya. Lalu Rasulullah jawab, "Wala ana." Aku sendiri pun takkan masuk syurga dengan amalku. Dah tu, apa tujuan kita datang solat berjamaah? Apa tujuan kita baca Quran? Apa tujuan kita habis duit nak korban? Apa tujuan kita pergi haji umrah bagai-bagai? Kalau masuk syurga bukan dengan amal. Dah tu masuk syurga dengan apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Melainkan masuk syurga manusia itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka kita faham di sini tuan-tuan, tiket masuk syurga, tiketnya itu adalah bagi orang yang dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Bukan macam tiket kita pergi beli barang-barang tak, kita pergi stadium tak, bukan. Tiket masuk syurga dengan makna tiket itu bagi orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Hatta syurga sekalipun tidak dimasuki dengan pahala. Syurga tak dimasuki dengan pahala. Dan pahala tu fungsinya apa? Antaranya untuk kita berurus niaga di hari akhirat dan menentukan taraf syurga yang kita akan diami di hari akhirat kelak. Tapi syurga tiketnya adalah orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Adilnya Allah tuan-tuan, dia tidak jadikan syurga hanya dimasuki oleh orang yang banyak pahala saja, tak. Apa sebab? Kalaulah syurga hanya boleh dimasuki oleh orang yang banyak pahala, orang yang tak ada pahala tak boleh masuk syurga, bagaimana dengan nasib mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, betul tak? Masuk Islam pukul 9 malam contohnya malam ni. Solat isyak tak sempat, puasa Ramadan tak sempat, haji umrah tak sempat, bagai-bagai amal apa tak belum buat lagi. Keluar daripada masjid, meninggal dunia. Boleh kita katakan dia tak masuk syurga? Tak boleh. Walaupun amalnya tak ada, pahalanya tak ada, tetapi dia telah mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau syurga hanya boleh dimasuki oleh orang yang banyak pahala, maka selama-lamanya kita di USJ 9, Subang Jaya, Shah Alam, bagai-bagai tempat, kita takkan mampu challenge amal ibadat, pahala tu hatta tukang sapu di Masjidil Haram sekalipun. Betul tak? Takkan mampu challenge tuan-tuan. Kita di sini salat isyak berjamaah dah, baru 27 kali ganda. Mereka di sana, dia ada satu kelebihan tempat, solat berjamaah tu 27 dah. Darat pula dengan kelebihan tempat tu 100,000. Selama-lamanya takkan mampu challenge. Maka Allah jadikan tiket masuk syurga bukan dengan amal, bukan dengan pahala sekalipun, tetapi bagi orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Ini perlu diluruskan. Ustaz, jemaah tanya, boleh tak kalau kita berniat, beramal, beribadah, buat sesuatu kerana nak dapatkan syurga? Boleh tak tuan-tuan?
Ada orang kata kalau awak buat sesuatu kerana nak pahala, kerana nak syurga, kerana nak masuk syurga Firdaus, kerana takutkan neraka, itu tak ikhlas namanya. Jadi boleh tak kita buat amal niat nak masuk syurga? Boleh tak? Boleh. Mana dalilnya? Antaranya Allah sebut di dalam surah Ali Imran pada ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu wahai orang beriman mendapatkan pengampunan Allah. Satu. Dan bersegeralah melakukan amal soleh untuk mendapatkan syurga yang disediakan Allah seluas langit dan bumi khusus kepada orang yang bertakwa. Dengan maksud beramal dengan apa yang dijanjikan Allah, sama sekali dia tidak menafikan keikhlasan. Faham tuan-tuan? Nanti takut ada orang kata, kenapa awak nak solat di masjid? Maka kita jawab, kerana nak 27 kali ganda pahala. Nanti orang cakap, oh kalau awak beribadat kerana nak pahala, tak ikhlas namanya. Maka tidak menafikan ikhlas kerana 27 kali ganda itu termasuk daripada janji Allah. Faham tuan-tuan? Beribadat dengan apa yang Allah janjikan, maka ia langsung tidak menafikan keikhlasan. Ada orang beribadat kerana apa? Kerana nak kejar ganjaran tempat. Makkah, Madinah, bagai-bagai. Ada orang beribadat kerana nak kejar ganjaran masa. Ada kan? Hari Arafah, Lailatul Qadar. Adakah menafikan keikhlasan? Tidak. Kerana ia termasuk daripada tawaran dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita clearkan. Apa lagi kita boleh sebut? Tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, SOP orang beriman masuk syurga ni, kita akan dapati ada 3 SOP dia. Cara kita masuk syurga, tuan-tuan, dia tak sama. Saya, tuan-tuan, kita semua ni, cara masuk syurga antara satu dengan yang lain tak sama. Sebab cara masuk syurga ada 3 SOP dia. SOP yang pertama, orang beriman masuk syurga, akan ada orang beriman masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam hadis disebut ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, 70,000 orang yang first tadi, cream of the cream, best of the best tadi, dia boleh tarik 70,000 yang lain. Bermaksud akan ada 4.9 bilion umat Nabi Muhammad yang layak masuk syurga tanpa hisab. Induknya 70,000 yang utama itu. Wa ma'ahum sab'una alafan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Rasulullah tengok suasana di padang mahsyar, Rasulullah tengok suasana umat yang ramai, maka malaikat katakan, umat yang ramai itulah umat kamu, dan padanya ada seramai 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Yang mengetuainya salah seorangnya seorang sahabat yang bernama Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Sebab bila Rasulullah ceritakan 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, bangun seorang sahabat namanya Uqashah, dia kata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Doakanlah aku ni termasuk daripada salah seorang daripada 70,000 tu. Lalu Rasulullah tunjuk direct pada dia, anta minhum. Sebenarnya mulah salah seorang daripada 70,000 tersebut, wahai Uqashah. Maknanya 69,999 lagi ada kekosongan. Yang induknya, yang mengikutinya dalam hadis lain menyebut banyak lagi lah. Maka SOP yang pertama orang beriman masuk syurga, yang pertamanya tanpa dihisap amalnya dan tanpa dikenakan sebarang azab. Ini yang pertama. Ada SOP yang kedua, orang beriman masuk syurga. SOP yang keduanya masuk syurga juga dia, tapi lambat sikit. Apa sebab? Why? Kerana amalnya dihisap dulu oleh Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah bagi mereka yang masuk syurga melalui SOP yang kedua ini. Doa dengan Allah dengan satu doa, Allahumma hasibni hisaban yasirah. Wahai Allah, hitunglah amal kami dengan perhitungan yang ringan.
Video ni baik kalau kita nak potong masuk YouTube, kita tulis tajuk 3 SOP masuk syurga. 3 SOP masuk syurga. SOP yang pertama, masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. SOP yang kedua, masuk syurga tapi amalnya dihisab, dia tidak dikenakan sebarang azab. Tapi ada SOP yang ketiga, dia masuk syurga juga tapi amalnya dihisab, dirinya diazab, ditransit dalam neraka Allah, tapi dia boleh masuk syurga kerana ada iman dalam dirinya. Dia tidak mensyirikkan Allah. Yakhrujuna minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal iman. Allah akan keluarkan seseorang itu daripada neraka selagi mana ada iman dalam dirinya. Ini 3 SOP orang beriman akan masuk syurga. Ini yang selalu kita minta. Allahumma ajirna minan nar. Wallahu alam tuan-tuan, itulah tajuk yang kita bincangkan pada malam ni, cabang iman yang ke-46 berkaitan dengan syurga. Kesempatan yang lain kita tengok cabang iman yang lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.